Assalamualaikum guys, welcome back to Voices. Okay guys, kita sambung lagi dalam kisah meremang Voices. Okay, pada episod kali ni sis akan ajak boy sekali untuk cerita kisah seram dia. So untuk episod kali ni kita orang akan cerita kisah seram rumah kita orang ni. So basically waktu first video tu sis dah ceritakan pasal rumah kita orang yang dulu, rumah lama kita orang. So untuk episod kali ni kita orang akan cerita tentang kisah rumah kita orang yang ada dekat Kuantan ni guys. Okay, basically kita orang pindah dekat Kuantan ni ada dua rumah tau. Rumah first and rumah second. So rumah first tu pengalaman yang berlaku kepada boy. So rumah second ni pengalaman sis sendiri. So dekat rumah first tu boy yang alami sebab sis belajar dekat Penang. So waktu tu sis tak ada dekat Pahang ni. So sis dekat Penang. So basically memang dia yang alami pengalaman dekat situ. So guys, tanpa buang masa, so jom kita bersama dengan boy. Tapi sebelum tu kita akan ubah lampu kita jadi mood seram. Okay, 1, 2, 3, start. Okay guys, kali ni sis jemput boy untuk kongsikan pengalaman seram boy berjumpa dengan budak kecil. Tak tahu lah, dia macam toyol ke, aku pun tak tahu. Dia macam kecil dia, macam baby yang bukan bola lahir lah. Dia macam janin tapi dia boleh jalan. Dia berwarna hitam. Aku jumpa dia dekat rumah lama kita orang. Rumah lama yang nombor 1 kan kat rumah ni So nak dijadikan cerita pada 2017 ke, tak silap aku. Kisah tu pada 2017. So pagi macam pukul 5.30 tu mak aku baru kerja lah macam biasa. So aku kena hantar dia pergi kerja dalam pukul kita 6.30 macam tu. So dalam perjalanan balik tu aku pun teruslah masuk ke rumah. Tapi sebelum aku masuk rumah tu aku termenung sekejap. Tak tahu lah aku termenung apa kan, sebab aku ni kuat termenung. So aku tak tahu termenung apa. So dalam termenung tu aku macam ada dapat satu idea tau. Sebab dalam rumah tu aku dengan abang aku je ada dua orang je, sebab sis belajar kat Penang, yang kakak aku dengan ayah aku pula ada kat hospital, ada kat White. So kita tengah dua orang je. So kat time tu aku macam pisang gila, tak tahu buat apa sebab dua orang. Sebab abang aku tidur, aku memang bosan gila. So aku fikir satu idea yang jahat juga. So aku buatlah bunyi aku buat tu. So aku nampak benda tu berlari daripada bilik 2 ke bilik 3, laju gila. Bunyi macam laju. Dia lagi laju macam harimau lari, kejar mangsa tau, lari song. Aku benda pula kan. Sebab kalau dia bunyi habis rancangan aku tu nak takut kat abang aku kan. So aku pergilah check dulu. Lepas tu dia berhenti dekat bilik ke-3. Aku bilang, aduh bising je lah, benda apa lah ni, apa kucing pergi. Aku nampak ni besar ni, budak ke apa kan, besar ni dia macam duduk bergayut macam tu. Dia bergayut di tempat sangkut baju tu, dia bergayut ke situ, berwarna hitam, berbulu. Bila aku nampak dia pandang aku, mata dia tak tahu aku merah tu, tak ingat dah. Dia berlari laju gila. Aku takut lah. Woi, aku cakap lah anak BI, tapi aku cakap lah anak Kizel. Anak Kizel. Kau bilang anak Kizel bergelabah dia orang tak betul lah. Anak Kizel. Aku lari kat bilik abang aku tu. Aku ketang sekali. Dia lebih je kunci tau. Abang aku terkejut. Kenapa? Lepas aku cakap, anak Kizel. Alah. Lepas aku bangun, mana anak Kizel? Gitu je, mana anak Kizel? So aku cakap lah, tadi aku nampak anak Kizel betul. So dia pun pergilah check kat dapur, kat bilik 3, bilik 2, bilik 1. Tak ada weh. Lepas tu bila dia nak pergi ke depan pintu tu, bunyi macam bunyi ketang. Tapi grey dengan garis tu tutup, tapi bunyi macam ada orang langgar. Tapi pintu tutup tau, macam ada limunan. Ketang, tapi bunyi gegaran gerai je, kuat gila. So abang cakap, benda apa? Memang tak ada. Tapi abang aku percaya sebab dia nampak bunyi tu. So aku pun bangun, pergi cek balik, ada tak benda bersepah? Tak ada, langsung bersepah. Tak ada satu benda pun, memang tak ada apa-apa lah yang macam teralih sikit barang ke, tak ada. Tapi tak silap aku time tu ada duit hilang kot. Tak silap aku, duit mak aku kot hilang. So kat rumah tu macam rumah kat lama kita orang juga ada toyol So tak tahu lah, mungkin sebab aku nak takutkan abang aku ke, aku jadi macam ni karma is boomerang, ataupun memang dia ada waktu subuh ada tak tahu lah, ataupun dia nak mencuri duit. So guys, tu je kisah aku. Masa macam tak pendek dan tak berseram sangat kot, sebab entahlah, tapi aku rasa seram lah. So back to sis. Okay guys, so sekarang ni sis nak cerita pula pengalaman sis. Okay, dekat rumah kita orang ni, dekat yang macam korang tengok dekat studio Voices ni. Okay, waktu episod kisah hantu gula-gula tu, korang ada nampak something kan, ada yang antara korang yang boleh nampak. Okay, sis tak sure lah sama ada betul-betul korang nampak ke, ataupun sama ada benda tu betul ataupun tidak. Okay, tapi sebelum korang cerita nampak tu pun, sis memang dah lama sebenarnya nak cerita kisah ni pada korang. Tapi sis macam tangguh sebab banyak lagi cerita lain yang sis nak kongsikan dekat korang. Okay, sebelum sis duduk kat bilik ni, okay, bilik ni mak ayah sis yang duduk tau. Lepas
Lepas tu dia orang keluar pindah ke bilik sebelah. So bilik ni tak digunakan lah. Bilik ni jadi half store, half tempat tidur macam tu. So memang banyak letak macam barang-barang baju, pakaian, lepas tu ada barang-barang lain lah. So memang jarang gila tau orang akan masuk bilik yang sis duduk sekarang ni. Memang kalau nak masuk pun macam untuk solat ke, untuk apa je. Macam memang jarang lah masuk kan. Kadang-kadang memang tak masuk langsung. Sebab sis tak guna lagi lah bilik ni. Sebab sis waktu tu belajar dekat Penang. So baru tahun ni sis habis belajar. So sis duduk lah kat bilik ni. Dah kemas semua kan. Dah apa ni, letak semua barang luar kan. Dan sudah kemas bilik ni. So sis duduk lah. So memang basically bilik ni dah ditinggal lama guys. Sis balik pun kalau duduk bilik ni waktu jadi half store tu, sis balik dalam seminggu kalau cuti SEM. Kalau cuti yang jenis panjang tu 3 bulan tu balik lah dalam 3 bulan. Lepas sis balik tu tak ada orang guna dah bilik ni. So memang bilik ni jadi bilik half store waktu tu. Sekarang ni lah dalam beberapa bulan waktu PKP kan, waktu itu PKP kan bulan 3-2 macam tu, sis balik kemas bilik ni dan duduk kat dalam bilik ni. So sis tak tahulah sama ada itu punca dia menyebabkan bilik ni kan. Yelah korang tengok episod yang gangguan makhluk halus tu kan. So bila bilik dah ditinggalkan lama, memang akan ada benda-benda yang macam ni. Tapi sis tak sure lah sama ada benda tu memang bunyi-bunyi biasa kan orang sebelah rumah ataupun memang okay guys, kisah ni bermula pada satu malam tu guys. Okay, sebelum ni sis tidur dekat bilik ni. Malam yang selalu malam-malam biasa sis tidur, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi sampailah ada satu malam tu guys. Okay, sis tidur macam biasa lah kan. Sebelum tidur tu sis selalu tidur dalam pukul 1, 2, pukul 3, pukul 4 macam tu lah. So sis waktu sebelum nak tidur tu biasalah akan tengok phone kan. Waktu tu sis pakai tab. So akan tengok tab, tengok macam dengar lagu kat YouTube kan, tengok video kat YouTube. Benda ni berlaku waktu sis tengah tengok video kat YouTube kat bilik ni. Okay, bila sis tengok tu, tiba-tiba sis pakai earphone tadi tu tau. Macam sis dengar lah lagu lah tu kan, duk dengar. Tiba-tiba sis dengar ada something, ada bunyi tau. Bunyi something yang macam duk kubik-kubik. Macam tak tahulah, macam banyak dengar macam ada orang kubik-kubik. Tapi sis tak tahulah tu bunyi orang tengah kubik-kubik sesuatu ke ataupun tak. Sis dengar tu dekat tingkap belakang ni guys. Korang tengok kan, yang korang ada nampak something kat situ kan. Sis memang dengar dekat bahagian tu tau. Okay, waktu first sis dengar tu, sis macam tanggal dia earphone dia macam bunyi apa kan. Sis macam tak pastilah tu bunyi apa. Bila sis tanggal dia earphone tu, dia stop tau. Bila sis stop dari YouTube, dia stop bunyi. So tiba-tiba dia bunyi sunyi balik. So sis pasang lah balik lagu kan, duk dengar lagi lagu kat YouTube kan. Tiba-tiba dia bunyi lagi tau guys. Dekat bahagian tingkap ni dia bunyi lagi tau, lagi kuat tau. Terus sis macam buka lah. Lepas tu dia stop sampai 3 kali guys. Sampai 3 kali bunyi tu, sis macam dah rasa macam tak sedar hati lah waktu tu. Macam ada something wrong happen dekat belakang rumah ni. Untuk mengetahui korang, tingkap ni dia menghadap ke belakang rumah tau. So belakang tingkap, dekat tingkap ni memang dah menghadap ke belakang. So belakang memang sunyi gila lah. So sis tak sedar hati waktu tu. Sis terus tutup tab, buka earphone. Sis macam tak sedar hati lah nak tidur ni. So sis buka ayat Ruqyah. Ayat Ruqyah tu kan ada banyak ayat kan dalam tu. Ada apa ni, surah Yasin, apa ni, banyaklah surah, ayat kursi dan sebagainya. So sis pun pasang, letak dekat sebelah pantal sis. Macam bila kita alunkan ayat-ayat Quran kan, mungkinlah tenang sikit hati kita nak tidur. So waktu tu sis try tidur tapi tak boleh. So sis pun pasang. Benda yang menyeramkan guys, berlaku malam tu bila sis pasang ayat Ruqyah tu guys. Sampai je part ayat kursi, Allahu la ilah kan. So bila part tu je, tiba-tiba dia stop sendiri guys. Dia stop sendiri. Sis ingat macam apa sah stop ni, ingat ke phone tu rosak ke apa. Tapi waktu tu tab tu baru beli guys. Macam possibility untuk dia rosak tu macam tipis lah. Macam tipu lah kalau rosak kan. Tapi sis try untuk positif sebab mungkin tiba-tiba dia hang ke kan. Sis pasang balik. Bila pasang tu dia restart balik lah. So bila restart tu sis macam nak tidur ni. Lepas tu dah pasang balik ni. Bila pasang je guys, yang kedua kali ni, sampai dekat ayat kursi tu lagi, dia stop lagi guys. So sis macam positif lagi waktu tu. Sebab mungkin kedua kali ni mungkinlah memang hang lah phone ni. So sis pun try off on kan. Off on phone ni, mana tahu dia hang ke apa kan. Sebab dia selalu phone ni kan kadang-kadang kita guna lama kan, dia hang kan. So sis pun off on. Buka balik. Buka, sis pun pasang balik, restart balik, pasang ayat Ruqyah ni. Yang ketiga tu guys, dia still lagi stop dekat tempat yang sama guys. Waktu tu sis dah selain macam dah. Dekat hati sis waktu tu cakap, tolonglah jangan kacau aku sebab aku tak kacau kau. Dan aku just nak tidur je sekarang ni, tak kacau kau pun. So janganlah kacau aku. Lepas sis cakap macam tu dalam hati kan, sebab sis tak berani nak cakap macam
aku tak cakap, tak berani nak cakap dengan mulut sebab yelah kita bukan je jenis yang berani sangat kan. So sis pun pasang lah balik ayat ruqyah tu. Okay, bila pasang tu Alhamdulillah lah lancar. Lepas tu memang kat ayat kursi tu macam lancar, tak ada berhenti apa-apa dah, tak ada stop apa dah. Okay, sampailah waktu pukul 3 tu mak sis bangun sebab dia buat solat malam kan. So memang tu pengalaman yang sis tak lupakan lah. Dan ada juga guys, okay, waktu malam tu ayah sis dia ada mimpi tahu pasal bilik ni. Okay, dia mimpi hantu tikus tau di bilik ni. Bukan sis reka cerita sebab ada korang pernah nampak ke waktu video hari tu, tapi memang dah lama tau benda ni. Sis pun macam rasa waktu tu rasa gugup jugalah bila nak duduk kat bilik ni. Lepas tu guys, okay, arwah ayah sis juga dia ada macam bila duduk kat bilik ni dia ada juga terdengar macam bunyi pelesik. Dan hari tu boy dia ada jumpa pelesik tau dekat, memang dia macam dia duduk hinggap dekat tingkap di sini. Lepas tu boy dia macam nak tangkap lah, dia ingat belalang biasa kan, sebab selalunya dia buat eksperimen, dia duduk macam nak tarik belalang tu apa, macam ingat ke pelesik kan, selalunya tak berjadi pun, tak ada benda pun. Tapi waktu ada pagi tu dia nak basuh kain lah kat belakang. So dia pun duk basuh kain, tengok ada macam belalang besar ni kan, macam pelesik ni. So dia pun macam nak tangkap lah. Lepas tu pelesik dia terbang dekat kita orang punya dapur punya tingkap tu. So dia dapat lah tangkap pelesik tu. So bila tangkap tu dia sajalah buat eksperimen ni kan. So dia tarik kepala dengan belalang tu punya kepala terpisah dengan badan. Memang terkejut guys, dalam tu ada rambut guys, memang ada rambut dia. So dia tiba-tiba dia bergegas tau, pergi bilik sis ni, dia ketuk-ketuk dia masuk, dia macam nak tunjuk tau, dia macam ni betul ke pelesik kan. So dia macam pelesik apa, mana ada. Terus dia macam tunjuk, sis terkejut gila, memang ada rambut tau dalam tu. Sis tak tahulah tu memang dia punya urat-urat dalam ke, tapi pelik sangat macam ada macam bentuk rambut kan. So guys, kejadian tu baru je berlaku tahun hari tu. So kita tak sempat nak tangkap gambar sebab macam masing-masing duk cuak kat situ. Boy dia terus buang je belalang tu. Dia paling ruginya guys, kita orang tak sempat nak explore benda dalam dia lagi tau. Mana tahu dia mantra ke apa kan dalam dia. Sebab kita orang dah macam takut sangat, macam dah cuak lah time tu. Macam asal lah boleh ada benda ni kan. Tak selalunya bila tarik je kepala belalang tu tak ada apa-apa. Tapi waktu tu memang betul tu pelesik punya belalang tu guys. Macam agak seram jugalah. Dan bilik ni juga guys, bila sis tidur malam-malam studio kita orang ni, dan waktu kita syuting pun kadang ada bunyi, sis tak tahu lah kalau dalam video korang dengar ke tak, bunyi macam ada guli tau. Dan sometimes tiba-tiba dia bunyi macam berdentung dekat dinding dan dekat atas bumbung. Sis tak sure kalau kat video ni dengar ke tak. Dan ada juga guys kedengaran bunyi macam step kaki orang berjalan. Kita tak sure sama ada benda tu bunyi-bunyi biasa orang sebelah rumah ke ataupun memang bunyi benda tu. So guys, tu saja kisah seram boy sis kat dalam studio ni, rumah kita orang yang first dan juga rumah kita orang yang second ni, especially bilik sis ni yang macam mengerikan gila. Okay guys, video sampai di sini saja. Korang jangan lupa tekan button like, comment, like dan subscribe, dan jangan lupa ikuti Instagram boy sis kat sini. So guys, episod sampai sini saja. Selamat menghantui diri korang. Saya sis. Assalamualaikum.